Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. F. Asam 3. Okey, serba tahu. Semua serba tahu pula. Semua tahu. Sekarang ni kan dunia kita kan COVID-19 tak habis lagi. Dan sepanjang 2020 memang tahun terburuk lah umat manusia sepanjang zaman. COVID-19 ni, pandemik ni banyak jugalah membawa kesan kepada ekonomi lah. Kalau korang tengok kan masa mula-mula seluruh dunia buat lockdown, macam negara kita buat PKP, industri otomotif dan juga minyak terjejas teruk. Tetapi selepas beberapa buah negara termasuk Malaysia melonggarkan PKP, melonggarkan lockdown sekatan semua kan, industri otomotif geraklah sikit, industri minyak geraklah sikit kan. Lepas tu pula kalau korang tengok industri pelancongan turut terjejas. Aku rasa dalam banyak-banyak industri ketika COVID ni pelancongan paling terjejas sekali. Banyak negara-negara yang sumber dia berharap kepada pelancongan terjejas teruk akibat COVID-19. Dan kalau kita kata macam sektor pelancongan terjejas, satu pun terkait juga sektor perhotelan. Kalau korang tengok banyak hotel-hotel gulung tikar kan ni, banyak hotel-hotel bankrupt, terpaksa membuang pekerja sebab nak jimatkan perbelanjaan. Jadi hotel tu terjejas lah sebab pelancongan terjejas. Okey, lepas tu pula kadar pengangguran COVID-19 ni kepada ekonomi punya kesan telah menyebabkan pengangguran menaik. Aku tak tahulah, tapi memang naik sebab dari hari ke hari kita didedahkan kadar pengangguran makin naik. Setahu aku sekarang ni dah dekat 300,000 ke penganggur di Malaysia buat sekarang lah. 300,000 dah penganggur di Malaysia buat sekarang, dan kemungkinan akan naik lagi. Lepas tu pula COVID-19 ni baik jugalah bawa kesan kepada sukan. Macam sukan bola sepak tak boleh main hari tu kan, dan beberapa sukan kita tak boleh nak main kan. Cuma sekarang ni bila dilonggarkan PKP, bola sepak dah boleh main, sukan lain pun dah boleh main kan. Tapi memang COVID-19 ni, wabak pandemik COVID-19 ni memang membawa kesan jugalah kepada seluruh dunia. Tahun 2020 tahun lepas banyak jugalah kejohanan yang tangguh tahun ni. Macam bola sepak Euro pun tangguh pada tahun ni, sukan Olimpik pun tangguh pada tahun ni kan, angkara COVID punya pasal. Lepas tu pula COVID-19 ni punya pasal tak ada ekonomi kan. Sukan tu sebagai daripada ekonomi tau. COVID-19 tak ada ekonomi ni kan. Kalau korang perasan lah, kesan COVID-19 tak ada ekonomi ni menyebabkan pendapatan negara susut. Pendapatan negara susut. Maknanya negara banyak berbelanja daripada pendapatan masuk. Yelah, kegiatan ekonomi tak boleh nak buat, semua terjejas masa COVID. Jadi pendapatan negara turun. Bila pendapatan negara turun, perbelanjaan negara naik. Sebab bila kerajaan, macam kata rakyat kena buang kerja banyak kan, rakyat terjejas banyak, kerajaan terpaksa menyalurkan duit bantuan kepada rakyat untuk meringankan beban. Macam yang kita buat lah, bagi bantuan tu kepada rakyat, bantuan ni kepada rakyat yang terjejas akibat COVID-19. Secara tak langsung pendapatan negara turun, perbelanjaan kerajaan naik kan, perbelanjaan kerajaan naik. Jadi sampai satu cara beberapa buah negara termasuk juga Malaysia terpaksa memberi kebenaran, memberi kebenaran, membolehkan para pekerja yang terjejas angkara COVID-19 ni mengeluarkan wang daripada skim pencen dia orang, wang persaraan dia orang, satu insurans, senang cakap macam kita lah, KWSP kan, macam terjejas sangat sebab COVID, kerajaan meringankan rakyat, dia suruh rakyat boleh keluarkan wang KWSP kan, ICNA tu kan, yang dulu beberapa bulan dulu kan. Dan bukan saja Malaysia, setahu aku ada juga beberapa buah negara juga turut membuat langkah sama macam Malaysia, iaitu membenarkan rakyatnya mengeluarkan wang simpanan persaraan dia orang, wang pencen dia orang. Senang cakap wang pencen dia orang untuk hari tu nanti boleh dikeluarkan sekarang sebab keadaan makin mendesak sebab perbelanjaan yang terlalu tinggi. Jadi cara nak ringan beban dengan itulah, bagikan yang terjejas tu boleh keluarkan duit pencen dia orang, boleh keluarkan wang persaraan dia orang. Macam Malaysia buat sekarang ni lah. Tapi memang kacau habis seluruh akibat ekonomi ni angkara wabak COVID-19 ni. Lepas tu pula sekarang ni vaksin dah sampai kan, semua sudah maklum vaksin dah sampai kan, dan sekarang ni seluruh dunia termasuk Malaysia tengah membuat proses vaksinasi, iaitu memberi suntikan vaksin kepada rakyat. Dan Malaysia pula setahu aku menjelang 2022 80% rakyat Malaysia dijangka akan menerima vaksin.
Nampaknya vaksin je lah harapan terakhir rakyat Malaysia. Dan juga vaksin je lah harapan terakhir untuk pulihkan ekonomi. Sebab ramai orang kata kalau vaksin dilakukan dan ramai rakyat, makin cepat proses vaksin tu dijalankan dan makin ramai rakyat yang perasusan tinggi menerima vaksin, maka mungkin boleh menghidupkan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi boleh dibuka balik. Jadi sempadan negara boleh dilonggarkan dan para pelancong boleh datang ke Malaysia, sekaligus menghidupkan industri perhotelan dan juga pelancongan. Jadi semua aktiviti ekonomi boleh dijalankan dengan baik lah. Dan ekonomi ni kembali rancak seperti sedia kala lah kalau proses vaksinasi ni berjalan dengan lancar. Okay, setakat ni je lah aku nak cakap dengan korang. Panjang juga aku cakap ni, 5 minit 40 saat ni. Okay lah, kita jumpa lagi di next video. Like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat. Assalamualaikum.